Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat keizinan Allah Subhanahu Wa Taala untuk sambung perbincangan Riyadhus Salihin kita. Dan kali terakhir kita masuk dalam fasal yang baru ataupun bab yang baru, iaitu bab yakin dan tawakal. Okey, bab yakin dan tawakal. Saya ingat minggu lepas kita sempat sentuh satu daripada ayat Quran ni, iaitu ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Yang bermaksud, dan ketika orang mukminin telah melihat pasukan musuh mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan Allah dan Rasulnya itu berkata benar. Hal yang sedemikian itu tidaklah menambahkan kepada orang yang beriman tadi melainkan keimanan dan juga taslima. Taslima maksudnya penyerahan diri secara sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, perkara ni ataupun sababun nuzul ayat ni diturunkan kat sini, dia ada bagi clue dia lah. Al-Ahzab diturunkan sempena peperangan Ahzab, ataupun juga dikenali sebagai peperangan Khandaq, ataupun orang kita selalu panggil perang parit. Okey, dikenali sebagai peperangan Ahzab disebabkan ketika tu Ahzab ni maksudnya satu pakatan yang besar. Okey, jadi ketika tu peperangan ni berlaku pada tahun 5 Hijrah. Lanjutan daripada, yang ni saya sempat cerita minggu lepas, lanjutan daripada pada tahun 4 Hijrah berlaku pengusiran Bani Nadir daripada Madinah. Okey, pada tahun 4 Hijrah. Okey, jadi Bani Nadir ni mereka terusir daripada Madinah. Apa yang mereka buat, sebahagian daripada mereka tak puas hati sebab kena usir ni, kena dibuang negeri daripada Madinah. Maka sebahagian daripada mereka pergi ke Mekah dan mengajak Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu. Masa tu dia belum masuk Islam lagi. Okey, mengajak Abu Sufyan untuk berpakat menyerang Madinah. Jadi serangan daripada pihak musyrikin Quraisy ni, kalau kita tengok sebelumnya pada perang Badar dan juga pada perang Uhud, yang ikut peperangan tu adalah orang-orang Quraisy saja. Tetapi waktu perang Ahzab ni, mereka ajak kaum-kaum pakatan mereka untuk sama-sama serang Madinah. Kabilah-kabilah yang berada di sekeliling Mekah ketika tu, dan juga Bani Sa'labah dan Bani Ghatafan daripada Najdi. Okey, Najdi nama tempat di Madinah. Mereka ni pun turut serta untuk masuk dalam join peperangan ni, berpihak pada musyrikin Quraisy. Dan begitu juga dikenali sebagai perang Ahzab sebab orang Yahudi pun masuk campur juga dalam peperangan ni, iaitu Yahudi Bani Quraizah. Okey, Yahudi Bani Quraizah. Jadi peperangan ini terjadi pada 5 Hijrah. Nabi SAW, macam kita tahu, gali parit yang sedalam selebar 40 hasta tu, gali di bahagian masuk Madinah untuk menghalang kemarahan pasukan-pasukan musuh ni. Cuma saja peperangan Khandaq ni dia lebih kepada peperangan minda, ialah pakai baju perang apa semua jugalah, tetapi dia lebih kepada, orang kata apa, perang saraf. Sebab tu kalau kita tengok waktu perang Ahzab, tidak banyak jumlah yang gugur syahid ataupun jumlah musyrikin Mekah yang meninggal dunia, yang mati masa tu tak banyak. Kalau kita tengok masa perang Badar, musyrikin Quraisy yang mati berapa? 70 orang. Kalau kita tengok waktu perang Uhud pula, orang-orang Islam yang gugur syahid berapa orang? Sama juga, 70 orang. Okey, tetapi pada perang Khandaq ada tak sampai 10 orang saja yang mati masa perang Khandaq, disebabkan parit yang besar tu menghalang kemasukan tentera. Jadi dia jadi lebih kepada, orang kata apa, peperangan strategi lah. Okey, cuma saja perkara yang tak disangka-sangka, sebelum tu saya masuk ayat ni, kenapa disebutkan macam ni? Apabila orang mukminin melihat ra'al mu'minun al-ahzab, iaitu bila mereka tengok pakatan yang besar ni, sehingga kan kalau masuk campur Bani Quraizah tu ada lebih kurang 13,000 orang. Ramai lah masa tu.
Sebab waktu perang Badar 1,400 orang kan tentera musyrik Mekah. Kemudian setelahnya lebih kurang 3,000 orang pada perang Uhud. Tetapi perang Khandaq ni tiba-tiba kita kata jadi 4-5 kali ganda. 12-13 ribu orang. Bayangkan waktu tu kita tengok memang ramai sungguh lah. Jadi ketika ketika perkara ni berlaku, pakatan besar ni berada di hadapan pintu Madinah. Ketika tu barisan Nabi SAW terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama golongan munafik. Golongan munafik ni itu satu perkara yang patut kita insafkan bersama. Apa sifat munafik tuan-tuan? Na'udzubillah min zalik. Apa di antara sifat munafik yang hadis Nabi sebut 4? Itu betul lah, tapi dia tak habis kat situ saja, banyak lagi yang lain. Apa di antara sifat munafik yang tertonjol waktu perang Ahzab ni? Iaitu mana-mana bahagian agama ataupun syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang dia nampak untung dekat dia, yang tu dia suka. Bahagian syariat Allah yang dia nampak memihak pada dia, belah pada dia, yang tu dia suka. Tetapi bahagian syariat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun bahagian takdir Allah yang dia nampak tak memihak kepada dia, maka dia rasa macam agama Islam ni satu bentuk kerugian. Itu sifat munafik. Sebab tu dalam bahagian yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menekankan berkenaan sifat munafik ni, mereka menjadi munafik, mereka menjadi kufur disebabkan apa? Mereka suka kepada perkara yang Allah haramkan dan mereka redha kepada mereka tidak suka, mereka benci pada perkara yang Allah halalkan. Itu sifat munafik. Jadi ini perkara yang muhasabah diri kita, sebab virus nifak ni dia akan ada sampai bila-bila, bukannya zaman Nabi saja, sampai hari kiamat ada. Okey, jadi antara perkara yang patut kita muhasabah, kita timbal balik diri kita, ada tak benda-benda dalam syariat yang bahagian yang kita rasa memihak pada kita, kita suka, tapi tak memihak pada kita, kita tak suka, walaupun tu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, walaupun tu perkara yang jelas-jelas Allah Subhanahu Wa Taala suka pada perkara tu. Itu sifat munafik. Jadi bila mereka tengok barisan tentera yang besar ni berada di hadapan Madinah, golongan munafik kata, sesungguhnya agama Muhammad ni, agama Islam ni membawa kecelakaan pada kita. Okey, agama Islam ni membawa kecelakaan kepada kita. Tetapi bila sampai waktu yang mereka suka, sebagai contohnya apa? Sampai ke Madinah, bayaran jizyah umpamanya. Jizyah daripada negara bukan Islam, berlindung bawah negara Islam, maka mereka dikenakan jizyah. Berapa? 50%. Masuk bayaran jizyah ataupun masuk ghanimah, harta rampasan perang. Oh, waktu tu mereka kata agama Islam ni memang bagus betul lah. Sebab apa? Sebab untung ke dia? Sebab mereka dapat pembahagian harta tu, ada bahagian yang Nabi SAW akan berikan pada mereka. Itu sifat munafik. Tetapi sifat mukminin Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan dalam ayat ni. Mereka kata apa? Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Kita ni kalau nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mesti ada cabaran, mesti ada ujian yang kena lalu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah janji macam ni. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, Nabi SAW dah sebut, apabila Allah sayang pada seorang hamba, dia akan berikannya ujian. Dalam lafaz yang lain, apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kebaikan kepada hamba, dia akan beri apa dia? Dia akan beri ujian. Jadi bila datang ujian yang besar ni, bayangkan, sebelum ni lawan 1,400 orang, alhamdulillah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, hantar Jibril dan sebagainya, menang. Kemudian lawan 3,000 orang perang Uhud, menang kalah. Tiba-tiba datang 13,000 orang. Allahu Akbar, tuan-tuan. Hak sebelum tu pun kita kata baru 2 tahun kalah dekat peperangan Uhud tu. Tapi mukminin sahabat radhiyallahu anhum, mereka kata betul apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Betul. Mereka janjikan ujian, mereka janjikan peluang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka janjikan kita nak masuk syurga, kemudian dia nak Allah Subhanahu Wa Taala menerima kita masuk syurga tu, tapi dia nak membayar dengan, dia nak galang gantinya apa? Nyawa kita. Itu dalam Quran Allah sebut, sesungguhnya Allah membeli nyawa-nyawa orang mukmin dan Allah membayarnya dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi ini sahabat radhiyallahu anhum dalam keadaan sedemikian, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma zadahum illa imana wa taslima. Dan perkara ni ujian berat, perkara ni besar, ramai orang nak serang Madinah, berkumpul, berhimpun dan sebagainya, dan perkara tu cuma menambahkan lagi tawakal mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi ni An-Nawawi masukkan perkara ni. Kita tengok cabarannya pun tak habis dekat sini. Tadi kalau kita tengok golongan musyrikin Mekah yang datang daripada Mekah,
orang kata apa, berkemah, camp kat depan Madinah. Begitu juga dengan apa ni, Bani Ghatafan dan sebagainya daripada Najdi berkumpul depan Madinah. Kena pula ketika Nabi SAW bila baginda kumpulkan tentera di Khandaq tu, apa ni, semua sibuk nak mempertahankan Khandaq, parit dan sebagainya. Masa tu pula Yahudi Bani Quraizah ambil kesempatan untuk masuk dalam bandar Madinah. Sebab Yahudi ni memang dah duduk dalam Madinah, bukan luar Madinah. Jadi ketika tu mereka ambil kesempatan, ketika tu bandar Madinah tidak dipertahankan. Yang ada dalam bandar Madinah tu adalah orang tua, wanita dan kanak-kanak tu saja ada yang duduk di sekitar Masjid Nabi, Masjid Nabawi dan sebagainya. Maka ketika tu Bani Quraizah ambil kesempatan, bawa senjata, bawa pedang, masuk ke dalam bahagian-bahagian jalan-jalan Madinah ni. Wa'ayuzubillah, dahsyat sungguh. Dan perkara ni siapa yang nampak? Ini cerita dalam sirah dia cerita ni, tapi kurang kita kongsi. Siapa yang nampak orang ni masuk, orang geng-geng Yahudi ni masuk? Mak menakan Nabi SAW, abang Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa nama dia? Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Dia ni kisah serikandi Islam yang kurang dikedepankan. Kalau cerita Aisyah tu biasalah kita dengar kan. Kalau cerita Ummu Salamah tu biasalah kita dengar. Tapi ni Safiyah, bukan Safiyah isteri Nabi. Safiyah mak menakan Nabi SAW. Dia waktu tu ditugaskan untuk jaga anak-anak orang Islam. Jadi hak duduk dengan dia budak 9 tahun, budak 10 tahun. Hak memang tak boleh nak pergi apa? Tak boleh nak pergi perang lagi tu. Okey, jadi di situ bila dia jaga kawasan tu, dia nampak daripada celah-celah pintu dia duduk jaga anak orang Islam ni, dia nampak Yahudi Bani Quraizah dah masuk dalam bandar Madinah yang ketika tu tak ada tentera, masuk dengan pedang terhunus dan sebagainya. Tuan-tuan cuba bayang keadaan tu. Lalu dia beritahu kat anak jagaan dia tu budak 10 tahun. Dia kata kamu pergi keluar, dia kata apa ni, boleh tak kamu pergi keluar senyap-senyap menyelinap kat belakang ni, pi tikam dia daripada belakang. Kawan ni kecil lagi, dia kata saya tak boleh, dia tak berani kata. Lalu Safiyah radhiyallahu anha, saya kagum tu dengan dia. Apa dia buat? Dia kata saya cabut salah satu tiang rumah. Tiang rumah masa tu bukan macam tiang kita lah, rumah buat daripada kayu kan. Jadi ada bahagian tiang rumah tu yang depan tu ditajamkan untuk dia nak pangku apa, kayu kat atas tu. Jadi dia kata saya ambil salah satu daripada tiang rumah tu, dia keluar dan dia tikamnya Yahudi laknatullah tu dari belakang. Kuatnya dia punya tikam tu sampai tembus ke depan badan kawan tu. Dia tikam tembus ke depan, dia cabut balik, dia lari balik masuk rumah. Lepas tu dia beritahu kat anak, saya lupa nama anak bawah jagaan tu, saya lupa nama dia, umur dah 10 tahun. Dia kata kamu pergi perlahan-lahan, kamu pergi tengok orang tu. Dia kata saya takut dia hidup lagi sikit lagi kan. Bila dia hidup menjerit, dia duduk panggil kawan dia kan? Kata anak orang Islam, isteri-isteri orang Islam ada dalam rumah ni, takut habis kita kata. Jadi kamu pergi ke tengok dia hidup ke tak. Kemudian dia pun pergi keluar, dia barangkali cek nadi ke apa lah kot. Dia tengok, dia balik-balik, dia kata kat Safiyah, dia kata tak usah risau, memang mati tu dah kena tikam tembus sampai ke depan tu, mati kawan tu. Okey, ini memang mujahidah sungguh lah kita tu. Kemudian orang-orang Yahudi bila dia nampak mayat kawan dia tu, oi, siapa bunuh? Patutnya bandar Madinah waktu ni tak ada orang pertahanan gitu. Jadi siapa bunuh ni? Lalu mereka pun naik takut, mereka patah balik ke dia punya perkampungan. Ketika tu Safiyah radhiyallahu anha hantar utusan pada Nabi SAW, beritahu, kata ya Rasulullah, kata Madinah ni Yahudi Bani Quraizah baru ceroboh masuk dalam Madinah, dia kata. Lalu memang tu kita kata memang perang minda lah kata. Lalu Nabi SAW pun hantar segolongan sahabat untuk balik pertahankan Madinah. Okey, jadi perang Ahzab ni alhamdulillah kemenangan berakhir kepada Nabi SAW, dan itu adalah peperangan terakhir dengan musyrikin Mekah. Hak ni boleh buat pop quiz. Okey, itu peperangan terakhir dengan musyrikin Mekah. Lepas tu tak ada dah peperangan dengan musyrikin Mekah. Sebab lepas tu terjadi perjanjian Hudaibiyah. Lepas perjanjian Hudaibiyah pada tahun 8 Hijrah terjadi pembukaan kota Mekah. Habis kan? Bila pembukaan kota Mekah tu, orang-orang Quraisy masuk Islam. Orang-orang yang belum masuk Islam, kabilah-kabilah kecil tu diberi masa 4 bulan. Lepas tu keluar daripada Mekah. Sampai sekarang Mekah dikenali sebagai tanah haram. Sebab apa? Sebab orang musyrik tak boleh masuk. Okey, jadi tu peperangan terakhir. Baik, tapi nak ceritanya kat sini bahawasanya jumlah tentera muslimin ketika tu sebahagiannya kata lebih kurang 1,500 orang saja, tak ramai. Maksimum kalau nak campur-campur juga hak yang bolehlah larat-larat lagi perang dan sebagainya, barangkali maksimum mereka kata tak sampai 3,000 orang pun, lebih kurang macam tu. Okey, tetapi kemenangan berpihak pada mereka. Ini keyakinan dan tawakal yang ditunjukkan oleh Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum. Okey, satu benda yang
Kadang-kadang benda cerita gini kita dengar macam bukan tak percaya, tapi macam cerita yang bukan nak kata dongeng, tapi hebat sungguh lah. Sampai ke tahap kadang-kadang kita rasa macam ish, ni jadi betul sungguh tapi ada. Generasi-generasi ni memang orang yang datang sebelum kita. Okey, baik, itu ayat yang pertama. Kemudian ayat kedua daripada surah Ali Imran, wa qala Allah Ta'ala alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin azim. Yang bermaksud para manusia berkata pada orang yang beriman itu, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk melawan engkau semua, oleh kerana itu takutlah pada mereka. Mereka menjawab, Allah cukup menjadi pelindung kita dan sebaik-baik yang dijadikan tempat bertawakal. Kemudian mereka kembali dengan mendapatkan kenikmatan dan keutamaan dari Allah. Mereka tidak terkena sesuatu halangan pun dan mereka mengikuti keredaan Allah itu memiliki keutamaan yang agung. Ayat ni sababun nuzul dia bila? Kalau di kalangan ahli sirah, di kalangan ahli sejarah, mereka kata ayat ni sama macam ayat atas tadi, diturunkan ketika perang Ahzab. Ini di kalangan siapa? Kalangan ahli sirah, kalangan ahli sejarah. Tapi as-sahih yang kuatnya diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, ayat ni diturunkan setelah daripada perang Ahzab, iaitu ketika peperangan Zatul Riqa kita panggil. Okay, ketika peperangan Zatul Riqa. Zatul Riqa peperangan yang terjadi pada tahun 7 Hijrah. Tadi waktu apa? Waktu bincang perang Ahzab tadi saya sengaja sebut antara golongan yang ataupun kabilah yang turut serta dengan musyrikin Quraisy adalah Bani Ghatafan, Bani Muharib dan Bani Sa'labah daripada Najdi. Tadi saya sebut tadi. Perang Zatul Riqa ni pada tahun 7 Hijrah merupakan peperangan Nabi dengan golongan-golongan ni. Hak yang ikut Quraisy tu, Bani Ghatafan, Sa'labah dan Muharib yang berada di Najdi. Jadi itu peperangan Bani Zatul Riqa. Sebab apa? Pada tahun 5 Hijrah mereka turut serta dengan musyrikin Quraisy pada perang Khandaq. Nampak tak? Jadi pada tahun 7 Hijrah setelah terjadi perjanjian Hudaibiyah, tahun 6 Hijrah Nabi SAW ada kesempatan untuk nak hapuskan penentangan Bani Ghatafan dan sebagainya di Najdi. Sebab tu peperangan tu terjadi pada tahun 7 Hijrah. Okey, jadi dalam peperangan ni terjadi satu peristiwa. Dalam bab ni pun nanti An-Nawawi bawa satu hadis berkenaan dengan Zatul Riqa tu juga, iaitu mereka semua ni berkumpul. Okey, 3 bani ni semua berkumpul dan berpakat untuk nak sambut cabaran Nabi SAW. Maksudnya untuk berperang dengan Nabi SAW. Lalu apa yang mereka buat? Mereka berpakat dan mereka menghantar seorang yang bernamanya Ghawras. Dia hantar pada ini salah satu percubaan mereka untuk assassinate. Tahu assassinate? Pembunuh upahan. Pembunuh upahan ni dia tak, orang kata apa? Dia tak datang macam perang gagak tembak depan-depan gitu. Dia cuba bunuh senyap-senyap kan. Jadi Ghawras ni, dia daripada 3 wakil bani ni, dia datang pergi kepada Nabi SAW. Waktu tu ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi dengan sahabat tengah tidur bawah sebatang pokok. Hadis tu terkenal hadis tu. Ni cerita dia Zatul Riqa. Okey. Nabi tengah tidur, lalu dia ambil pedang. Pedang Nabi SAW tak kat leher Nabi SAW, bagi dia sedar. Bagi dia sedar sebab Nabi SAW ni bila dia tidur, para rasul dia tidur bukan macam kita. Kita tidur, mata tidur, hati pun tidur. Memang tak sedar apa, sampai mimpi merepek-repek apa keluar apa semua. Para rasul bila mereka tidur, mata mereka tidur tapi hati mereka tak lekang daripada zikrullah. Hati mereka tak lekang daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu wahyu boleh diturunkan kepada rasul walaupun dalam tidur. Sebab tu mimpi para rasul adalah wahyu. Mimpi Nabi Ibrahim wahyu ke tak wahyu? Yang dia mimpi sembelih anak dia, wahyu kan? Kan dia sebut kat anak dia, aku lihat kamu, aku lihat ayah, lihat saya, ayah lihat ayah menyembelih kamu. Mimpi tu dikira wahyu tak? Dikira wahyu. Sebab apa wahyu? Sebab wahyu boleh diturunkan pada bila-bila masa, termasuklah ketika seorang rasul tu sedang tidur. Sebab walaupun matanya tidur tapi hatinya tak tidur. Hati dia tak switch off. Kalau kita ni habis hati, mata, otak habis belaka, switch off habis tu. Sebab tu mimpi kita bukan wahyu. Sebab apa? Sebab barangkali mimpi kita dia boleh jadi imajinasi kita. Pagi tu duk main, orang kata apa, duk jalan kat kawasan rumah ni apa semua, kena kejar anjing. Malam tu punya trauma tu duk mimpi balik sampai kena kejar anjing. Waktu biasa lah.
Tak boleh kita kata, saya semalam dapat wahyu, apa dia? Saya dikejar seekor anjing. Tak munasabah macam tu, tuan-tuan. Para rasul mimpinya adalah wahyu. Sebab hatinya terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW bila dia hunuskan pedang kat leher dia tu, dia sedar. Dia bangkit, kemudian Ghawras tanya dia. Ghawras kata, apa ni, siapa yang dapat selamatkan kamu sekarang? Okey, dekat sini menarik. Siapa yang dapat selamatkan kamu sekarang? Nabi SAW dia tidur sekeliling, dia penuh sahabat dekat situ. Tapi bila Ghawras tanya dia, siapa yang dapat selamatkan kamu sekarang? Apa jawab Nabi SAW? Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Utsaimin, ajib kata. Menakjubkan. Nabi SAW menakjubkan, dia punya akidah dia solid. Kalau kita bangun, orang hala pedang kat leher kita, kata kita tengok kawan kita kat sebelah, apa kita buat? Kita menjerit dulu tak? Woi, bangun, orang nak bunuh aku weh. Macam tu. Nabi SAW tak. Bila Ghawras letak pedang kat leher dia, sekeliling sahabat, Ghawras tanya dia, siapa yang dapat selamatkan kamu? Dia kata siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini tawakal dia memang full level lah kita tu. Dia sebut Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar jawapan Nabi SAW tu, Ghawras terkejut. Sebab barangkali dia ingatkan Nabi sebut yang dapatkan selamat saya ni, kawan-kawan saya sebelah ni. Dia tak menyangka Nabi SAW sebut siapa dapat selamatkan kamu, Allah. Dia tak menyangka tu. Lalu apa yang terjadi? Terlepas dia punya pedang dia. Bila terlepas pedang dia, Nabi SAW bangkit, ambil pedang tu, kemudian ulur balik kat leher dia, kata, kamu nak apa datang kat sini, kata. Dia kata dia datang untuk bunuh Nabi SAW, tapi sekarang dia tengok Nabi adalah orang sebaik-baik akhlak, tak jadi nak bunuh, kata. Nabi SAW lepaskan dia. Dia tak masuklah Islam masa tu, tapi dia sebut pada kawan-kawan dia semua, aku baru berjumpa dengan orang yang paling baik akhlaknya, iaitu baginda Nabi SAW. Okey, inilah kita kata ayat ni turun ketika tu, iaitu peperangan Zatul Riqa. Kenapa dinamakan Zatul Riqa? Sebab orang Islam ketika tu bila berperang dengan, terjadi peperangan tu, tak lama peperangan tu, tapi mereka tahan unta-unta pihak musuh ni, mereka tahan dengan tangan mereka, sehingga kan seekor unta 5-6 orang nak kena tahan, nak kena pegang unta tu, sehingga kan kaki mereka berdarah habis. Bila dah berdarah tu, mereka balut dengan kain tu dalam bahasa Arab kita panggil riqa. Jadi Zatul Riqa, peperangan yang tentera muslimin duk balut kaki dia dengan sahabat radhiyallahu anhu. Perang sama macam tu lah, mereka duk balut kaki mereka dengan kain-kain tu. Sebab tu kita lihat sebagai peperangan Zatul Riqa. Okey, itu ayat yang kedua, wallahu alam. Baik, kemudian yang ketiga, ayat ni pendek saja. Wa qala Allah Ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Apa maksudnya kat sini? Bertawakal lah orang yang beriman, maksudnya sebahagian daripada sifat orang beriman adalah tawakal. Terbaliknya pun betul juga. Okey, ataupun boleh juga diertikan orang yang bertawakal kepada Allah hanyalah orang yang mukmin saja. Hanyalah orang yang memang betul-betul beriman saja. Kalau dia ni barangkali Islam tapi keyakinan dia tak tinggi, maka barangkali tawakalnya tak tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa dia tawakal? Saya lupa sebut. Apa dia tawakal? Tawakal maksudnya menyerahkan. Okey, kalau dalam bahasa Melayu kita ni ada dah kita guna wakil. Tawakal ni mewakilkan lah dalam bahasa senangnya. Kita mewakilkan urusan kita kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tawakal. Okey, Allah, saya dah usaha, saya dah buat macam ni, minta serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, uruskan perkara ni dengan cara yang terbaik. Itu tawakal. Okey, jadi sifat tawakal ni menyerahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha mana kita boleh, selebihnya kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sifatnya orang mukmin. Baik, kemudian ayat seterusnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah berbulat tekad untuk melaksanakan sesuatu, ataupun ada juga sebahagian mufassirin mengertikan apabila kamu telah melakukan sesuatu, apabila kamu telah merancang untuk melakukan sesuatu, memang nak buat, rasa ni yang terbaik, yang ni kita kena buat, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat menyintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Okey, jadi itu memang sifat mukmin yang kena ada lah. Baik. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka akan mencukupi baginya. Saya ingat yang ni yang orang kita panggil ayat apa dia? Ayat 1000 dinar kata kan? Termasuk dalam ayat ni. Dalam ayat lain firman Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kamu kepada al-hayyu yang maha hidup, la yamut, yang tidak mati. Okey, jadi di sini dalam satu ayat ni, ayat ni pendek, wa tawakkal, dan bertawakallah kamu 'alal hayy, kepada dia yang maha hidup.
wa la yamut, dan tidak mati. Dekat sini dalam satu ayat ni terkandung sifat Allah dalam bentuk dua jenis. Terkandung sifat Allah dalam bentuk dua jenis. Yang pertama apa? Sifat thabit bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang ditetapkan bagi Allah, iaitu dalam ni al-hayyu, sifat yang maha hidup. Okey, itu sifat Allah. Allah hidup. Jadi tak, kalau orang game falsafah ni kata, kalau nak kata hidup manusia ada roh. Jadi kalau kita kata Allah hidup, maknanya Allah ada roh. Tu tak usah nak tanya lah. Allah Subhanahu Wa Taala hidup, maha hidup. Salah satu sifat yang dia isbatkan bagi diri dia sendiri adalah dia maha hidup. Satu. Kemudian diikuti dengan sifat manfiyah. Tadi sifat muthbitah, diikuti dengan sifat yang kita kenali sebagai sifat manfiyah, sifat yang dinafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa dalam ayat ni? La yamut, tidak mati. Okey, jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia ada sifat muthbitah, iaitu maha hidup, dan digandingkan dengan sifat manfiyah, la yamut, dia tidak mati. Kenapa kena macam tu, Ustaz? Sebab kalau macam tu baru menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala maha hidup dan dia tidak mati. Sebab kalau nak kata hidup, dia maha ni dalam bahasa kita lah. Kalau tuan-tuan tengok ayat tu, mana ada wa tawakkal ala mahal hayy, mana dia cakap macam tu? Bertawakallah kamu kepada yang maha hidup. Tak ada. Maha ni perkataan kita nasabkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok terjemahan langsung dalam bahasa Arab tu, dan bertawakallah kepada yang hidup yang tidak mati, itu maksud dia. Okey, jadi sifat Allah Subhanahu Wa Taala ada masanya dalam Al-Quran digandingkan sifat yang disabitkan bersama sifat yang dinafikan. Untuk apa? Untuk menunjukkan kesempurnaan. Allah hidup, manusia pun hidup juga, tetapi kehidupan manusia ada dia punya perakhiran, bertukar dunia tu yang kita kenali sebagai kematian. Allah Subhanahu Wa Taala hidup juga, tetapi kehidupan Allah sempurna. Sempurna macam mana? Allah menafikan kematian daripada diri dia sendiri. La yamut, Allah tak mati. Okey, dia kalau demonstrasi yang paling, saya ingat yang paling mudah orang terima, paling senang kita ingat adalah ayatul kursi. Sebab ayat tu pun ayat yang paling agung berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi dalam tu pun ada bahagian Allah mensabitkan sifat dia, dan ada Allah menafikan sifat dia. Okey, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang selayaknya diabdikan melainkan Dia maha hidup lagi terus menerus menguruskan alam. Allah dia tak berhenti, dia urus alam, dia urus kita ni tak berhenti. Dia urus rezeki, dia urus hujan, dia urus angin, semua benda dia urus. Dan pengurusan dia tu tidak berhenti-henti. Dia menerima taubat, kan? Dia menghukum orang yang berdosa, dia menerima taubat orang yang beriman, memandu orang yang beriman, menyesat orang kata apa, memberikan kesesatan pada orang yang tak mau hidayah. Kesemua tu diuruskan sekaligus. Kematian, kehidupan, kelahiran baru, semuanya diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tidak berhenti menguruskan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak disentuh dengan rasa mengantuk ataupun dia tidur. Dia tidak disentuh dengan rasa mengantuk ataupun tidur. Jadi dia nak kata kat situ, Allah Subhanahu Wa Taala maha hidup. Jangankan sekadar hidup, bukan sekadar hidup, tetapi dia hidup dan dia mengantuk pun tidak. Maksudnya tak letih pun tidak. Dia maha hidup dan dia letih. Jangankan mati, letih pun tak. Maknanya sempurna sifat kehidupan dia. Dia menguruskan alam, dan bukan saja dia menguruskan alam, malahan dia tidak tidur. Dia tidak memerlukan kepada tidur. Dia terus meneruskan alam. Tak ada masa dia berhenti. Tak ada masa dia berhenti rehat, tak ada masa dia rasa penat, tak ada. Jadi sifat yang menafikan macam tu akan lebih menyempurnakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab manusia, kalau kita ni sifat manusia penuh kelemahan ni, kita tak boleh nak nafikan macam tu. Kita kata kita berjaga, tapi kita juga tidur, betul tak? Kita kata kita bekerja, tapi kita juga penat. Kita hidup, tapi kita juga mati. Kita boleh bekerja, bergerak, bercakap, tapi akhirnya lapar, kena makan. Okey? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia menafikan diri dia daripada sifat-sifat sedemikian untuk menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian ayat yang terakhir untuk bahagian ni, wa qala Allah Taala innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, maka hati mereka menjadi ketakutan,
juga apabila ayatnya dibacakan pada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka dan mereka itu sama bertawakal kepada Tuhannya. Sahabat radhiyallahu anhum, mereka capai darjat ni. Nabi SAW pernah menceritakan berkenaan neraka pada sahabat radhiyallahu anhum. Dan kata Nabi SAW, dia kata, kalau kamu semua nampak apa yang aku nampak, kalau kamu semua nampak neraka yang aku, Nabi kan di antara perkara yang Allah beri pada dia, ada masa dia boleh melihat neraka kan. Waktu Isra' Mi'raj memang tengok terus lah, masuk terus lah kata. Waktu selain daripada tu, ada masa Allah nampakkan penglihatan dia pada syurga ataupun neraka, dia boleh tengok. Kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia. Ataupun ada juga dalam mimpi dia, itu pun ada juga kata. Dia nampak syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi SAW, dia sebut pada para sahabat, kalau kamu semua nampak, Nabi cerita bab neraka, kamu nampak apa yang aku nampak, kamu lihat dengar apa yang aku nampak dalam neraka Allah, maka kamu ni, kata Nabi, tak ada orang yang akan ketawa antara kamu, kata Nabi SAW. Tak ada orang akan gelak kata. Semua orang akan menangis kata. Nabi SAW cakap macam tu saja, tapi sahabat radhiyallahu anhum, keimanan mereka sampai ke tahap mereka nangis sudu sedan, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ke tahap kata Anas bin Malik, aku nampak di antara mereka yang balut kepala mereka dengan apa? Dengan kain tu. Balut terhinggut-hinggut bahu mereka, takutkan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Generasi salafus salih mereka mencapai tahap ni. Mereka mencapai tahap ni. Generasi kemudiannya tak terlari lah daripada generasi kita. Barangkali paginya masuk kerja boleh doa, ya Allah selamatkanlah kami apa semua, buka-buka ambil rasuah. Ada kata. Lagu tu kan. Rasuah tak habis-habis. Dia dulu sekarang tak habis-habis rasuah tu. Na'udzubillahi min zalik. Ketakutan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kita masuk hadis. Hadis yang pertama insya-Allah. Itu tadi ayat Quran. Kita masuk hadis yang pertama. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah ditunjukkan kepadaku keadaan umat yang dahulu, kan? Uridat alayya al-umam, telah ditunjukkan kepadaku umat yang terdahulu. Selalunya bila Nabi SAW sebut macam ni, ditunjukkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku, ataupun dia kata semalam aku melihat, selalunya apa maksud Nabi SAW? Ini ada kaitan dengan saya sebut tadi. Selalunya mimpi, Mumtaz. Selalu mimpi. Dia kata semalam aku melihat, sahabat dah faham dah. Maksud dia apa? Maksud dia mimpi. Ataupun uridat ilayya, ditunjukkan padaku. Maksudnya apa? Maksudnya mimpi. Ini terkait yang saya sebut tadi. Habis tu mimpi Nabi SAW adalah wahyu. Dia sebabkan hati dia, apa tadi kita sebut, sentiasa bersambungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata telah diperlihatkan kepadaku umat yang terdahulu, masya-Allah. Dia kata sehingga saya melihat seorang nabi dengan rombongan yang kecil, dan ada nabi yang mempunyai pengikut 1-2 orang, masya-Allah. Maksudnya dia kata ada golongan anbiya yang terdahulu dibangkit di padang mahsyar nanti dengan dia punya pengikut sikit tuan-tuan. Saya punya guru seorang selalu sebut hadis ni kat kami. Dia selalu kata apa? Ini menunjukkan bahawasanya urusan buka hati itu adalah urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan benar ataupun tidaknya sesuatu dakwah tak terletak pada ramai ataupun sikitnya pengikut, dia kata. Tak boleh macam tu. Kita buka-buka Facebook, dia ni cakap mesti betul Ustaz. Kenapa? Sebab pengikut dia 5 juta orang. Tak boleh macam tu. Sebab para anbiya, kekasih Allah, wali Allah, bangkit kat padang mahsyar, Nabi kata ada pengikut dia sikit saja. Benda dia bawa tu betul ke salah? Betul lah anbiya. Bukan saja benda yang dibawa. Saya ingat syekh kami kata, malahan dari sudut manahijud dakwah, malahan dari sudut manhaj, kaedah untuk berdakwah, kita dengan para anbiya, siapa lagi bagus? Dah tentulah para anbiya, tak usah tanya kena tu. Tetapi dalam keadaan dakwah mereka bagus, dalam keadaan martabat mereka para anbiya, nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga yang bangkit dengan segolongan kecil saja pengikut, menunjukkan kebenaran tak boleh diukur dengan bilangan macam tu. Okey, dan yang kedua dia kata apa yang lebih penting sekali untuk kita ni, dia kata para pendakwah, kita kena ingat memang kalau kita berdakwah, orang ikut ke tak ikut itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang dia kata dia lebih kepada dakwah dia ni, dia tengok kalau ramai orang dia rasa macam okey lah, kalau sikit orang dia rasa macam tak seronok tak lagu tu, tak boleh macam tu. Sedangkan para anbiya pun ada yang bangkit dengan segala kecil saja kelompok dia. Tak payah pergi jauh. Nabi Nuh AS berapa puluh orang je beriman dengan dia. Betul tak? 90 orang. Ada sebagian riwayat sebut 90 orang. Dia berdakwah berapa lama? Umur dia dekat 1000 tahun.
Quran sebut secara jelas dia berdakwah 950 tahun. Sebab tu sebagai riwayat kata umurnya capai 1000 tahun, sebab dia diangkat menjadi rasul sama juga lebih kurang 40 tahun macam Nabi SAW. Berdakwah selama 950 tahun. Maknanya kalau ambil on the dot 950 tahun, dah 990 tahun dah dia punya umur dia. Yang beriman daripada dia 9 orang. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita bagi, maknanya ada tak 10 tahun seorang kan? 100 tahun seorang. Allah. 10 tahun seorang. 10 tahun berdakwah. Kita kat sini pun alhamdulillah dah ramai. Berapa tahun kita? Ni tahun ke-7 tak panggil dia? Alhamdulillah kan? Ni buku ketiga kita, tahun ke-7. Alhamdulillah ramai. Tuan-tuan dan puan duk rajin datang setiap minggu dan sebagainya. Dia berdakwah 10 tahun, seorang masuk Islam. Seorang beriman kata. Nak kata dakwah Nabi Nuh tu teruk ke? Tak. Nak kata manhaj dakwah dia, Nabi Nuh ni dia sebab dia dakwah tak erti sangat. Takkan kita dah cakap macam tu tuan-tuan? Okey, sebab hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita boleh buat adalah kita menyampaikan saja. Itu guru kami dia suka sangat hadis ni. Banyak kali ulang hadis ni sampai pada kami. Dia kata ingat pendakwah ni bukan kerja paksa orang. Tak, dia kata. Paksa macam ni, paksa macam tu, tak. Dia sampaikan saja, ikut tak ada ikut, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi kata apa? Ada juga Nabi yang bangkit dengan pengikutnya 1-2 orang. La haula wala quwwata illa billah. 1-2 orang pun ada. Kemudian Nabi sambung lagi, bahkan ada Nabi yang langsung tak ada pengikut pun ada. Okey, kemudian dia kata, tiba-tiba aku lihat padaku rombongan yang besar, yang ramai. Lalu saya ingat itu adalah umatku. Maka diberitahukan padaku bahawa itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Masya Allah. Maknanya kaum Nabi Musa ni, Bani Israel, ramai juga lah. Nabi SAW sebut. Tetapi aku lihat ke ufuk kanan dan kiri, tiba-tiba sana saya melihat rombongan yang besar. Sekali dikatakan padaku, itulah umat kamu, itulah umat kamu. Hadis ni dikelari sebagai hadis Saudaul A'zam, dan ni sebut Faiza Sawadun A'zam. Aku nampak Sawadun A'zam ni, tu saya kata terjemahan buku ni tak berapa tepat sangat. Sawadun A'zam ni, kalau tuan-tuan tengok buku tu yang kalau sama dengan saya ni, baris yang ketiga daripada atas, belah kiri sikit. Dia lebih kurang perkataan yang ke-7 daripada kiri. Kalau buku saya ni lah. Sawadun A'zam ni maksudnya apa? Tuan-tuan pernah tengok tak orang ramai berhimpun? Penuh orang ramai berhimpun. Bila dah terlalu ramai berhimpun, kita tak nampak orang, kita nampak kepala orang hitam gelap gitu, betul tak? Kita nampak kelompok. Kalau macam orang buat apa, tak orang buat demonstrasi, orang buat haji umpamanya kan, kita tengok kat Arafah tu kan, penuh dia jadi macam manusia hitam kan, semua nampak kepala macam tu kan. Itu yang dilihat oleh Nabi SAW. Maknanya nak beritahu banyaknya dia punya umat dia, ramai dia punya umatnya, sehingga kan dia tak nampak orang, dia nampak kelompok yang besar, ramai macam tu. Lalu dikatakan padaku, malaikat kata itulah umat kamu, dan di samping mereka ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa dihisap. Allahu Akbar. Kata malaikat, dalam kumpulan umat kamu ni ramai-ramai ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa dihisap. Selepas itu Nabi SAW bangun dan masuk ke rumahnya. Maknanya Nabi tak cakap siapa yang 70,000 orang tu. Jadi sahabat radhiyallahu anhum, mereka ni kalau dalam bab kebaikan, memang mereka laju sungguh. Bila mereka dengar ada 70,000 orang yang masuk Islam, yang masuk syurga tanpa dihisap, nak tak tuan-tuan? Saya rasa seluruh kita punya inti kehidupan ni memang itulah yang kita nak. Rasanya tak ada orang kot tak nak macam ni. Nak tak masuk syurga tanpa dihisap? Rasa tak kot, tak syak gitu. Mana ada orang macam tu? Semua orang nak macam ni. Jadi bila Nabi SAW sebut di antara umatku akan ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa dihisap. Lepas tu Nabi bangun, Nabi masuk dalam rumah dia. Jadi apa yang terjadi? Sahabat radhiyallahu anhum, mereka mula bincang sama mereka. Siapa dia 70,000 ni kata? Siapa dia 70,000 yang masuk syurga tanpa dihisap? Sehingga dia kata, sehingga orang-orang membicarakan orang yang akan masuk syurga tanpa dihisap itu. Ada yang berpendapat mungkin mereka adalah sahabat Nabi SAW. Pandangan ini nampak kaya tak apa tepat. Mereka adalah sahabat Nabi SAW. Sebab apa? Sebab sahabat ada 120 ke sahabat ada 120 ke 130,000 orang. Jadi yang disebut ni berapa orang? 70,000. Tak kena. Okey, tak kena. Itu pendapat pertama. Yang kedua kata mungkin mereka yang lahir dalam Islam dan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak kata mereka yang lahir dalam Islam pada zaman Nabi dan tak pernah mensyirikkan Allah, tak sampai 70,000 orang. Orang-orang macam Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, orang macam Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Maksudnya orang yang lahir setelah Nabi diutuskan dan dia lahir itu sebagai Islam, tak pernah mensyirikkan Allah. Pada zaman Nabi rasa-rasa capai tak 70 orang? 70,000 orang.
Tak capai. Banyak sangat 70,000 orang. Ada juga sebahagian yang kata kat sini dia tak sebut. Ada juga sebahagian yang kata mereka yang berhijrah mengikut Nabi SAW, iaitu golongan muhajirin. Yang ni pun tak berapa tepat juga, sebab jumlah golongan muhajirin yang berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah tak capai 70,000 orang, tak sampai. Jadi mereka duk, siapa dia yang 70,000 ni? Orang ni ke orang tu ke? Kemudian Nabi SAW, dia dah nampak ramai orang kat luar tu, dia keluar balik dari rumah dia. Jadi orang dah makin datang. Sebab pada mereka ni satu berita yang menggemparkan. 70,000 orang masuk syurga tanpa dihisap. Masya Allah. Jadi Nabi keluar balik, Nabi kata, kamu semua tengah bercakap pasal apa? Lalu mereka pun beritahu pada Nabi SAW. Mereka kata, ya Rasulullah, kata tadi Tuan sebut ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa dihisap. Jadi kami nak tahu siapa tu, golongan tu. Lalu kata Nabi SAW, mereka yang tidak meruqyah ataupun diruqyahkan. Wallahu a'lam. Yang ni ada dua pandangan. Okey, yang ni ada dua pandangan. Pandangan yang pertama yang mengatakan mereka yang tidak pernah meruqyah ataupun diminta untuk diruqyahkan dengan ruqyah yang mengandungi unsur syirik. Jumhur ulama berpandangan sedemikian. Okey, sebab apa? Sebab kalau nak kata tak boleh ruqyah, Nabi pun diruqyahkan oleh Jibril alaihi salam. Kalau ruqyah tu tak boleh, takkan Jibril ruqyah Nabi SAW. Begitu juga waktu sakitnya Nabi, Aisyah radhiyallahu anha meruqyahkan Nabi SAW. Waktu Aisyah pun pernah kena demam panas, Nabi suruh dia cari orang yang boleh ruqyahkan dia. Jadi kita kata tak munasabah kalau pandangan tu mengatakan orang yang tidak pernah meruqyah ataupun diruqyahkan, mereka kata nampak gaya tak kena. Jadi mereka gabungkan dengan hadis Nabi SAW, jangan kamu ruqyah dengan ruqyah yang mengandungi unsur syirik di dalamnya. Maknanya orang yang tidak pernah meruqyah ataupun diminta untuk diruqyahkan dengan bacaan yang ada syirik di dalamnya. Ini pandangan jumhur ulama. Okey, jadi kalau kita ambil yang ni boleh tak ada masalah lah kata. Pandangan yang kedua pula segelintir ulama, seperti contoh Syekh Utsaimin rahimahullah, semalam di Usrah Sentul tu ada kami bincang kat ni. Pandangan yang kedua iaitu pandangan Syekh Utsaimin, dia lebih berpandangan orang yang walaupun hukum ruqyah itu boleh, walaupun meruqyahkan itu boleh, tetapi dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan waktu dia sakit pun dia tak minta orang ruqyahkan dia. Dia doa direct terus pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah sembuhkan aku. Dia bertawakal sepenuhnya tanpa minta orang ruqyahkan dia. Walaupun minta ruqyah tu boleh ke tak boleh? Boleh. Tetapi dia punya tahap tu sehingga ke tahap dia tak mau minta tolong sama manusia. Maknanya kebergantungan daripada Allah sampai ke tahap yang memang maksimum, kita kata. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Nabi SAW walaupun baginda diruqyahkan, tapi baginda tidak pernah minta untuk diruqyahkan. Wallahu a'lam. Yang ni macam mana Ustaz? Semalam saya bagi contoh. Hak ni sama macam kes hadis zuhud lah. Ada tak kehidupan yang zuhud ditunjukkan oleh Nabi SAW? Ada. Tapi semua orang mampu capai ke? Tak. Siapa yang mampu capai, silakan. Hidup memang Allah, makan pagi petang tak ada makan, kata kan? Tak ada makan, minum susu saja. Kehidupan memang serba sederhana macam tu. Dapat harta ghanimah banyak pun terus disedekahkan, bagi korang ni, bagi korang tu, tak nak simpan. Sebab bila diberikan, disedekahkan, baru harta tu jumpa balik dekat akhirat nanti. Masya Allah. Jadi tahap zuhud tu tak semua orang boleh capai. Okey, kalau kita tak boleh capai pun, kita kata paling kurang ada orang boleh capai macam tu. Jangan kita kata dalam Islam ni tak ada zuhud, hak tu melampau sangat, tuan-tuan. Kata ada, tapi saya tak mampu capai macam tu. Sahabat pun ada segelintir yang dapat capai sampai ke tahap tu. Okey, sama juga dengan tawakal dengan dalam bab ruqyah ni. Ada orang yang tahap dia sampai ke tahap dia sakit pun dia minta hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Ini pandangan dua daripada Syekh Utsaimin rahimahullah. Okey, tapi jumhur macam saya sebut tadi dah, yang dimaksudkan adalah ruqyah yang mengandungi syirik, yang itu tak boleh. Kemudian yang kedua, tidak suka menenun nasib. Pergi jumpa burung macam mana, saya macam ni, macam tu, waktu pun tak ada. Dan juga perantaraan burung, tiarah yang kita pernah belajar dalam kabair dulu, yang dia pegang burung, dia lepas kan, yang tu. Dan kepada Tuhan mereka selalu bertawakal. Yang ni yang An-Nawawi nak bawakan. Salah satu sifat orang yang masuk ke syurga tanpa dihisap adalah orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha-usaha, tapi dia punya tawakal tu sangat tinggi. InsyaAllah Allah akan beri apa yang terbaik bagi saya. Nak capai tu bukan semua orang dapat. Okey, sehingga tenang hati dia, sehingga hilang risau dia kan.
Wallahu alam, itu yang perlu kita sama-sama usahakanlah insya-Allah. Baik, saya ingat sampai situ dulu. Waktu isyak kita dah masuk. SOP kita pun kena berhenti waktu isyak. InsyaAllah tak ada agam melintang. Minggu depan kita sambung lagi lah insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala